Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'amatihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah kurniakan. Kebaikan menjadi sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala di atas setiap keadaan yang menimpa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaitu i'tiqaf fi hadha al-masjid sunnatan lillahi ta'ala liyufarriqu baina al-'adati wal-'ibadah, membezakan di antara adat dan ibadat ketika berada dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa al-umur tajri ma'akum? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan pengajian pada malam ini, alangkah baik kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita hadiahkan juga kepada mak dan abah kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, pasangan, ahli keluarga, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. Yang bahagia Al-Fadhil Ustaz, Imam, Guru kita semua, Al-Fadhil Ustaz Osman, Jawatan Kuasa Masjid, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita meneruskan pengajian berdasarkan kitab At-Tibyan fil Adab Hamalatil Quran, panduan berinteraksi dengan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Keutamaan melihat mushaf diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud pembacaan pada mushaf dari banyak ulama salaf, dan saya tidak melihat adanya perselisihan berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi menurut ulama salaf, keutamaan ketika mana kita diberikan nikmat rezeki oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, membaca Al-Quran ni adalah antara rezeki yang paling besar yang Allah berikan. Bukan duit, harta, kereta mewah, rumah yang besar itu rezeki yang paling besar. Itu rezeki yang paling bawah yang Allah berikan buat dunia. Tetapi rezeki yang diberikan Allah untuk membaca Al-Quran itu yang paling terbaik, yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, warzuqna tilawatahu laylan wa atrafan nahara. Ya Allah, rezekikanlah kami membaca Al-Quran, bukan sekadar baca Al-Quran mingguan ataupun tahunan, tetapi kita minta kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk membaca Al-Quran ana al-lail wa ana an-nahar, sepanjang siang dan malam. Itulah rezeki yang paling kita mahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab tu ulama salaf mengambil peluang untuk menjaga makhraj tajwid dengan melihat mushaf walaupun mereka sudah menghafal Al-Quran, untuk menjaga ketepatan bacaan, tajwid dan mudah untuk tadabbur. Ini antara keutamaan berbanding dengan menghafal Al-Quran. Sebab memang dianjurkan untuk kita menghafal Al-Quran, tetapi ketika mana nak dibandingkan ketika melihat mushaf ataupun tidak melihat mushaf, maka keutamaan itu pada melihat mushaf untuk menjaga ketepatan bacaan. Kita bimbang bila menghafal ni, kadang-kadang terlepas huruf, ada huruf-huruf yang tidak disebut dan sebagainya. Seandainya dikatakan hal itu berbeza-beza menurut keadaan orang yang membaca Al-Quran, maka dipilih pembacaan pada mushaf bagi orang yang sama kekhusyukan dan tadabburnya dalam kedua-dua keadaan itu, iaitu membaca pada mushaf dan dengan hafalan. Kalau dia mampu menghadirkan kekhusyukan, fokus ketika membaca mushaf ataupun ketika mana menghafal, maka kedua-duanya perlu dibawa seiring. Seandainya dan dipilih pembacaan dengan hafalan bagi siapa yang tak boleh khusyuk jika membaca dengan melihat mushaf. Ada juga begitu. Ada juga di kalangan orang yang baca Al-Quran, dia tak boleh khusyuk kalau melihat Quran. Mungkin dia rasa apa? Yalah, perasaan pelbagai lah. Bila mana buka Quran tu, adalah banyak ujian dia. Mula nak sama-sama. Mulalah bila baca Quran ni, tengok pula bunyi WhatsApp masuk. Banyak ujian. Tambah-tambah kalau kita baca Al-Quran dalam handphone, lagi banyak ujian. Tengah baca Quran dalam handphone, tiba-tiba bunyi pula mesej. Bukan mesej tu. Bukan mesej, dah berlarut. Sembang pula, dah terlupa. Sebab tu kita minta dalam doa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina, bukan nasina. Kalau nasina tu bermaksud kita memang sengaja melupakan Quran. Memang kita sengaja lah, nampak Quran tapi nantilah baca. Tengah sibuk ni, tengah sibuk bisnes, tengah sibuk mesyuarat lagi penting. Contoh, sembang lagi penting. Isu tengah politik nak dekat ni. Contoh, kan dengar cerita lah PRU nak dekat. Jadi benda-benda tu tengah baca Quran, jadi dia melupakan Quran. Dia sengaja melupakan Al-Quran. Sebab tu kita nusina wa zakirna minhu ma nusina, ingatkan kami apa yang telah kami dilupakan. Maksudnya kita tak sengaja sebenarnya. Memang niat tu nak baca Quran, tapi tak sengaja. Tiba-tiba dah sembang dengan kawan-kawan. Tadi niat nak baca Quran tadi. Jadi telah dilupakan. Nusina, bukan nasina. Tapi kita selalu baca nasina kan, tak apa, boleh juga. Tapi ulama sebut adab. Bila kita baca nasina tu, seolah-olah macam kita sengaja melupakan. Sedangkan nusina tu kita dilupakan. Kemudian dan dipilih pembacaan dengan hafalan, dan begitu juga dipilih membaca pada mushaf jika kekhusyukan dan perhatiannya bertambah. Ada juga yang bila mana baca Al-Quran, maka iman dia bertambah, kekhusyukan dia itu bertambah. Dia suka melihat Al-Quran. Bila melihat Al-Quran, dia suka nak mengkaji Al-Quran, nak memperbaiki diri ini dengan asbab membaca Al-Quran, nak mengkoreksi kehidupan dia tu dengan tilawatul Quran. Jadi itu merupakan keutamaan. Dan inilah pendapat yang baik yang menjelaskan pendapat ulama salaf
iaitu ulama yang terdahulu, dan perbuatan mereka diertikan menurut perincian ini. Baik, kemudian tajuk membaca beramai-ramai. Tajuk malam ni tadi keutamaan melihat mushaf. Kini kita beralih pada tajuk membaca Al-Quran beramai-ramai. Baik. Ingatlah bahawa membaca Al-Quran oleh jemaah apa? Jemaah masjid lah, secara bersama-sama, beramai-ramai, adalah mustahab, adalah perkara yang disukai. Bukan bid'ah, tapi mustahab. Siapa kata bid'ah tu? Ada golongan kata bid'ah, Nabi tak baca Yasin malam Jumaat. Ni dalil dia. Mungkin dia tak mengkaji dalil ni. Dalam kitab Imam Nawawi At-Tibyan mazhab Syafi'i ada dalil tentang mustahab, disukai membaca Al-Quran beramai-ramai. Jadi nak tanyalah, Yasin tu Al-Quran ke novel? Yasin tu Al-Quran ke surat khabar? Al-Quran. Jadi di manakah bid'ahnya? Ni yang kita kena teliti semula. Jangan suka-suka memandai-mandai, goma memandai-mandai. Oh, 9 dah 5 tahun kalau 9 bolehlah sikit. Mana bid'ah yang kita kata Nabi tak macam? Memang Nabi dalam hadis tidaklah disebut Nabi SAW itu membaca surah Yasin Khamis malam Jumaat. Tetapi dalil yang umum mengatakan Nabi SAW, ni kita nak lihat apa dalil dia. Yang jelas dalil ini perbuatan-perbuatan ulama salaf dan khalaf. Secara jelas salaf yang disebut sebagai salafi tu, dan juga khalaf ulama mutaakhirin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni dalilnya tuan-tuan. Kalau orang tanya apa dalil Khamis malam Jumaat boleh baca Yasin, inilah dalilnya. Dalil umum. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah. Hadis ni dia duduk di tengah-tengah. Ayat sebelum hadis ni, dalam hadis ni, ayat sebelum ni, sebelum wa majtama'a ni adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maksudnya man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilma, jalan itu jalan menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudahkan jalan baginya masuk ke dalam syurga. Ramai malam ni mudah masuk syurga, insya-Allah. Sebab itu AJK dia berusaha untuk promosi majlis ilmu, letak pula jadual pengajian, letak dalam apa panggil tu, akrilik yang masuk casing untuk jadual, bagi cantik. Nak kita beramai-ramai duduk dalam masjid, kalau tak ada pengajian tu penuhi masjid, duduk dalam taman syurga. Ni lah taman syurga. Nak masuk syurga ni kena meninggal dulu. Tapi nak rasa kenikmatan syurga, salah sebahagian benda nikmat syurga ni, masuk majlis ilmu yang disebut sebagai Riyadul Jannah, taman-taman syurga. Dan Allah dah janjikan bagi siapa yang duduk dalam majlis ilmu, bukan suruh hafal pun tuan-tuan, ceramah tak suruh catat pun, terpulang nak catat.
Tak nak catat pun tak apa, duduk saja pun boleh, santai-santai pun boleh. Yang penting duduk dalam keberkatan majlis ilmu tu. Tak suruh hafal pun, balik tu nak ingat boleh, nak lupa pun boleh, nak lupakan apa yang saya cakap pun boleh, kita pulang. Tiada paksaan. Tapi nak rahmat Allah tu, tuan-tuan, Nabi kata, bila berkumpul dalam majlis ilmu, Allah mudahkan jalan masuk syurga. Lebih-lebih lagi kita menuntut ilmu dalam masjid, tuan-tuan. Sebab tu sebelum tuan-tuan masuk masjid, puan-puan masuk masjid, tuan-tuan baca doa tak? Baca doa ke kita main masuk tadi? Baca doa, tuan-tuan. Adab ni, adab. Adab ni benda yang nilai cukup tinggi. Ulama sebut kullu syai'in iza kasura raqasa illa al-adab. Ulama kata kullu syai'in iza kasura raqasa. Setiap sesuatu jika naik permintaan maka turun nilai. Contoh, sekarang ni musim durian. Dulu kalau satu seorang je jual durian, banyak permintaan, tawaran, oh ini macam main perdagangan asas ni, ekonomi asas. Permintaan banyak, penawaran kurang, harga meningkat. Betul tak? Penawaran kurang, kita tak ramai jual durian, kita je jual durian. Permintaan banyak, ramai permintaan, jadi kita berhak naikkan harga barang. Ulama kata iza kasura raqasa, jika penawarannya banyak, permintaan pun banyak, maka harga akan jatuh, harga akan turun, diskaun. Kalau ramai jual durian, ramai jual mangga, mangga sekarang trend jual mangga kan, jual buah-buahan lah, kelapa ke, pelikai ke. Bila ramai yang berniaga benda yang sama, maka harga akan turun ke naik? Turun. Illal adab, ulama kata melainkan adab. Iza kasura, jika kita tawarkan peningkatan adab, kita tawarkan adab-adab, harga kita jatuh lah. Tak jatuh, kita harga kita lagi tinggi, kita punya market lagi tinggi. Kalau kita tawarkan adab, kita merendah diri, kita tawarkan kebaikan-kebaikan, agak-agak nilai dalam diri kita ni jatuh tak? Diskaun tak? Tak, dia semakin ghal. Illal adab iza kasura ghala, jika banyak kita tawarkan adab, ghala nilai kita, nilai qaimah kita ghal, mahal. Tu pepatah hikam wal amsal, maxims and proverbs, peribahasa. Sebab tu bila kita masuk dalam masjid tadi, kita akan minta kepada Allah, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagi saya, ya Allah, tolonglah buka pintu-pintu rahmat. Sebab tu kita datang masjid dari jauh, tuan-tuan. Kita datang ni kita nak rahmat Allah. Dalam kita kehidupan kita ni, kita nak keredaan Allah, nak rahmat Allah, nak Allah redha apa yang kita buat. Sebab tu jangan kita rosakkan, kita kotorkan rumah Allah ni. Bukan kotorkan maksudnya kita fizikal, tetapi kita kotorkan niat kita ni. Sedang masjid adalah rumah, tempat, negeri yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta. Buktinya ahabbul bilad ila Allah, sebaik-baik tempat yang disayangi, yang dicintai, yang disukai Allah, masajiduha, masjid. Sebab apa Allah sayang masjid? Sebab dalam masjid tak dibenarkan buat perkara-perkara lagha, ngumpat, nyembang, buat perkara-perkara yang ditegah, tajassasu, mencari kesalahan dan sebagainya, yang dilarang dalam rumah Allah ini. Sebab tu Allah angkat masjid sebagai tempat yang paling mulia. Wa abghadul bilad ila Allah, dan seburuk-buruk tempat di sisi Allah adalah aswaquha, pasar-pasar.
Sebab tu pasar kita tak boleh duduk lama sangat. Boleh untuk beri keperluan saja. Sebab dalam pasar ni penuh dengan riba, penuh dengan gharar, penuh dengan lagha, penuh dengan maksiat, benda-benda yang melalaikan. Jangan kita bawa nilai yang berada di pasar tu dalam masjid, tuan-tuan. Dekat masjid, dekat pasar gitu, dia bawa normalisasi pasar tu dekat masjid. Na'udzubillah. Normalisasi pasar dekat masjid. Dia bawa perangai tempat yang Allah tak suka tu dibawa ke masjid. Dia cuba nak mengotori kesucian masjid. Sebab tu tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kita minta Allah bukakan pintu rahmat, kita bimbang masjid kita ni kenapa tak ramai jemaah. Sebab apa? Banyak perselisihan dan sebagainya. Sebab rahmat Allah tu Allah tarik walaupun di masjid. Sedangkan rahmat Allah ni penuh dalam masjid. Abwaab rahmatik, pintu rahmat. Kita bimbang bila mana Allah SWT memberikan rahmat, Allah tak berkenan dengan kita, dengan apa yang kita buat dalam masjid. Dan Allah tarik rahmat tu. Sebab tu kita lihat masjid suram, kehadiran masjid tak seramai di Stadium Bukit Jalil. Betul tak? Stadium Bukit Jalil tu ramai, kita kena gaji. Kenapa ramai? Bukan rahmat Allah turun di sana tak, tapi sebab apa ramai? Sedangkan di masjid tu lebih bernilai. Nak datang masjid ni bukan kerja kaki, tetapi kerja hati. Allah yang pilih tuan-tuan datang ke masjid. Sebab itu jangan kita spoil kan. Bila Allah dah hadiahkan pada tuan-tuan rezeki datang ke masjid, jangan sekali-kali kita cuba kotori. Buatlah sebanyak mungkin amal dalam masjid, tuan-tuan. Biarlah orang nak kata kita apa, bajet alim dan sebagainya. Takkan kita nak bajet kafir? Dia orang kata kita bajet alim, bajet baik dan sebagainya. Takkan kita nak bajet jahat, tuan-tuan, dalam masjid, tuan-tuan. Tajuk dia, wa majtama'a qaumun fi bait min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum dalam rumah Allah, yatluna kitab Allah, melainkan dia duduk dalam masjid. Yatluna kitab Allah, dia membaca Al-Quran beramai-ramai. Nak berkumpul beramai-ramai boleh. Islam membenarkan berkumpul beramai-ramai dalam masjid, boleh. Tapi kumpul macam mana? Lepak macam mana? Yang dibenarkan dalam masjid, duduk bersama-sama untuk membaca Quran. Itu yang dibenarkan. Nabi tak suruh kita sembang ke, ngumpat ke. Tak. Dalam hadis sebut yatluna kitab Allah, hanyalah membaca Al-Quran. Ni antara sifat Nabi SAW dan para sahabat. Mereka ni dah dijamin masuk ke dalam syurga. Apa nak lagi, tuan-tuan? Tetapi Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang paling bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Sebab tu Nabi dan para sahabat duduk setiap malam untuk membaca Al-Quran di dalam masjid beramai-ramai. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, dan mengkaji Al-Quran bersama-sama. Itulah akhlak, sifat, sikap para sahabat dan juga Nabi SAW. Dan mengkaji bersama-sama, tadabbur, memperbetulkan bacaan. Itu yang kita buat tadarus. Tapi tadarus kita ni ada setengah masjid dia buat setiap hari, dia ikut apa yang Nabi suruh. Tapi ada setengah masjid dia akan buat setahun sekali. Bila Ramadan, tadarus Al-Quran, dia akan pecahkan berapa bulan. Dia akan pecah berapa bulan. Okey, contoh ada 3 bulan, 1 bulan 10 juzuk. Yang perbetulkan antara mereka. Jadi dia tak berbetulkan semua, dia berbetulkan grup masing-masing, kumpulan masing-masing. Selesai,
kita adakan majlis khatam Quran, adalah dapat jubah ke, dapat baju raya ke, samping ke, duit raya ke. Duit. Seronok kita kalau zaman Nabi gitu. Lagi. Tapi itulah, nak tarik orang bertadarus tu, kita bagi sijil penghargaan, sijil penyertaan kumpulan yang paling laju. Jauh tak kumpulan paling laju? Ada? Tak ada kumpulan yang paling laju habis. Itulah keadaan kita dengan Al-Quran sekarang. Bukan nak menyuruh kita jauh daripada Quran. Bid'ah, semua bid'ah. Inilah dalil mengatakan mustahab, disukai baca Quran beramai-ramai dalam masjid. Kita mungkinlah tak buat bacaan setiap hari, tapi kita ambil surah-surah yang ada sandaran, kelebihan-kelebihan tertentu yang kita boleh bawa dalam Khamis malam Jumaat tu. Antaranya surah Yasin. Jadi itulah sebab kita baca Yasin. Kita tak kata wajib. Kalau kata wajib, tuan-tuan, malam ni kita kena buat Yasin. Malam ni kan Khamis malam Jumaat. Tetapi masjid ni fleksibel. Dia nak katakan baca Yasin ni bukan bid'ah, Yasin bukan wajib. Jadi kadang-kadang kita baca Yasin. Kalau ada pengajian, kita buat pengajian. Nak beritahu kat masyarakat, kita tak katakan baca Yasin malam Jumaat dia wajib. Yang orang kata bid'ah tu, dia ingat kita buat wajib. Itu yang menjadi pertikaian, jadi kekeliruan masyarakat. Elok-elok kita datang ke masjid nak baca Yasin, kita jadi ragu-ragu, Nabi tak buat. Sedangkan tak ada dalil yang melarang. Kita bimbang, banyak ideologi itu yang menjauhkan kita dengan masjid. Kalau nak bahaskan memang agak panjang. Kemudian apakah fadilat, kata Nabi SAW, jika kita membaca Al-Quran beramai-ramai dalam masjid? Contohlah yang paling dekat dengan kita, baca Yasin Khamis malam Jumaat, ataupun kita baca tahlil. Sebab di dalam tahlil tu pun ada bacaan Al-Quran, ada salawat pada Nabi, ada zikir. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Penuh dengan amal-amal yang dah dikompilkan, dah telah di-merge, digabungkan dalam satu bacaan tahlil. Itu pun masih lagi ada usaha-usaha nak menjauhkan, kan tuan-tuan? Teruskan baca tahlil, sebab dalam tu penuh dengan Al-Quran, zikrullah, kemudian selawat pada Nabi SAW. Kadang-kadang kita cemburu dengan ustaz-ustaz yang selalu sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Saya cemburu tu kan. Kita belum diberi rezeki oleh Allah untuk menjadi seperti mereka. Jangan kita lihat benda-benda yang khilaf, kita lihat benda-benda yang baik. Kan ada tok guru, ustaz yang lidah mereka ni tak pernah lekang menyebut selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita halang. Ada setengah ustaz kata Nabi, sahabat mana buat? Dia kata sahabat tak buat. Dia kenal ke sahabat? Dia duduk zaman sahabat kan, dia kata sahabat tak buat. Kita tak tahu sahabat macam mana, tuan-tuan. Kita duduk zaman tahun 2022. Kita tak tahu sahabat macam mana. Mana tahu kita tahu, boleh jadi lebih dahsyat selawat mereka pada Nabi SAW. Jadi kita nak menghalang selawat sebab ada dalil, tuan-tuan. Apa dalilnya? Dalam surah apa? Kena tahu. Tanda kita cinta pada Nabi SAW, kita tetap kena tahu. Senjata. Kalau orang tanya kita apa dalil, dalilnya dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalil qat'i, dalil yang jelas dalam Al-Quran. Kita nak halang apa? Kita nak halang orang selawat. Jadi kita kena baca, banyakkan selawat. Cemburu tengok dia banyak selawat. Kita minta kepada Allah supaya diberi keringanan untuk
selalu mengucapkan salam selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang patut kita buat. Cemburu ke arah kebaikan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat baik. Dan kelebihan membaca Al-Quran dalam masjid, tuan-tuan dan sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihim sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat yang ke-28. Tuan-tuan, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawasanya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dalil, bila kita ingat Allah, kita baca Quran, kita berzikir kepada Allah, duduk dalam majlis ilmu, Allah akan berikan ketenangan. Tuan-tuan, inilah jaminan yang Allah berikan. Tatma'innul qulub, ketahuilah bahawasanya dengan mengingati Allah pasti hati akan menjadi tenang. Tuan-tuan, hati ni, tuan-tuan, dia ni raja. Kalau hati ni baik, baiklah seluruh badan dia. Kalau hati ni buruk, buruklah seluruh badan dia. Buktinya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nu'man bin Bashir. Qal, dia mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ala wa inna fil jasadi mudghatan, iza salahat salaha jasadu kullu, wa iza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahya qalbu. Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahawasanya dalam jasad, tuan-tuan dan puan ni, ada satu gumpal daging, segumpal daging. Iza salahat salaha jasadu kullu, jika baik daging segumpal tadi tu, maka baiklah keseluruhan jasad, tuan-tuan. Iza fasadat fasada jasadu kullu, jika buruk gumpalan daging tersebut, maka buruklah seluruh jasad kalian. Ala wahya qalbu, ketahuilah bahawasanya itu adalah hati. Sebab itu dalam Islam, tuan-tuan, kalau kita dengar, pernah tak dengar perkataan ni? Mulut saya je jahat, tapi hati saya baik. Doa lah, dengar lah tu. Tak betul. Yang betulnya, mulut baik, hati baik. Nabi sebut. Jangan kita kata mulut saya je serupa jahat mulut ni, tapi hati saya ni baik. Saya baik orang ni. Bukan, dalam Islam tak ada istilah mulut baik, hati jahat. Mulut jahat, hati baik. Tak ada. Nabi kata, iza salahat salaha jasadu kullu, jika hati ni baik, seluruh baik. Mulut akan berkata benda-benda yang baik, tangan akan buat benda-benda yang baik, kaki akan melangkah ke tempat yang baik. Semua baik. Tu Islam, cantiknya Islam. Dia tak boleh macam buat pecahan. Oh, yang ni anggota ni memang khusus tu buat jahat, yang ni baik. Tak. Semua baik. Sebab tu nak jadi orang baik ni banyak ujian. Sebab tu Allah tahu kita ni macam mana. Allah tahu kita ni macam mana. Kita ni bukan baik, tapi kita nak jadi baik. Itu yang Allah sayang. Sebab ini kita ni manusia, fitrah. La yaqlu min awabil qati'ah, tidak sunyi daripada melakukan dosa. Tak sunyi daripada melakukan kesalahan. Kita dah buat baik dah. Cuba buat baik, cuba nak jaga hati orang. Sampai hati kita tak terjaga, tuan-tuan. Jaga hati orang, punya nak jaga, kena juga. Ada je salah kita buat, padahal kita dah rasa dah elok dah. Sebab itulah kita minta pada Allah supaya bagi kita husni ibadati, memperbaiki amal. Sebab itu saya nak sampaikan satu dalil. Kita habiskan dulu, kita habiskan dengan Al-Quran. Yang
Pertama tadi Allah akan turunkan sakinah. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang baca Quran dalam masjid ni tuan-tuan beramai-ramai, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan limpahkan rahmat. Yalah kita minta tadi, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Jadi Allah akan jaga perbuatan kita ni daripada buat-buat benda yang lara. Jadi ada segala ruang Al-Quran. Okay, kita akan baca Quran, kita akan bertadarus. Allah akan tuntun kita, pimpin kita yang elok-elok dalam masjid. Sebab tu kita nak buat jahat tu, tak boleh. Kita dalam masjid tuan-tuan, kita kena banyakkan amal. Kita kena gitu. Kita kena berukhuwah begitu. Barulah Allah wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan limpahkan rahmat tuan-tuan. Ni yang paling mahal, rahmat. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat sangat-sangat mahal. Sebab apa? Dengan rahmat Allah lah kita masuk dalam syurga tuan-tuan. Itulah matlamat kita. Ilal ghayatil qaswa, kita nak tuju matlamat yang paling tinggi, iaitu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kembali ke tempat asal kita, iaitu syurga. Rahmat. Baik. Wa haffatumul malaikah, dan para malaikat akan turun bersama-sama kita dalam majlis tilawatul Quran beramai-ramai. Ada setengah pendapat sebut 4,000 malaikat mendoakan kepada Allah supaya diberikan jalan kebahagiaan kita ni. Malaikat mendoakan sebab seronok dengan perangai kita dalam masjid. Sebab itu orang yang mahir dengan Quran ni, kita akan berkawan dengan malaikat. Malaikat sekarang ni datang. Dia datang dalam majlis ilmu, datang dalam majlis Al-Quran. Sebab mereka ni nak riki-riki, nak jadi kawan kita. Kita nak berkawan dengan malaikat. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran ni, Allah hadiahkan, ganjarkan, beri ganjaran yang cukup lumayan, ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama dengan para malaikat yang sentiasa berbakti kepada Allah. Kita nak berkawan dengan malaikat tuan-tuan. Kawan dengan manusia ni, depan kita baik kadang-kadang, belakang kita lain. Ataupun depan kita lain, belakang kita baik. Dia gitulah dia. Manusia ni pelbagai. An-nas kal ma'adin. Manusia ni macam batu, macam bahan galian. Dia pelik. Rambut hitam tapi hati leleng. Dia tak hati leleng. Kita tak dapat nak predik. Cuma bersangka baik je. Dan kawan baik kita yang jatuhkan kita. Yang kawan tak baik itulah yang akan support kita. Itu. Dia kira manusia ni. Tapi bila kawan dengan malaikat ni tuan-tuan, Allah, kawan dengan makhluk Allah yang tak pernah buat maksiat, seronok lah kita nak berkawan dengan malaikat. Sebab tu kena berlatih. Nak jadi calon untuk kawan dengan malaikat ni, duduk dalam majlis Al-Quran. Malaikat akan turun. Wa haffiztumul malaikah, dan yang seterusnya, wa zakarahumullah fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di kalangan para malaikat di sisi Allah. Ini seronok tuan-tuan. Kita kalau sekarang ni TikTokers, YouTubers, Insta famous, artis-artis, kerabat-kerabat ke, YB ke, ahli politik, kalau sebut nama kita, kenal kita, rasa seronok lah. Rasa macam, wah, kita berkawan dengan orang terkenal lah. Itu tak ada nilai. Sama je kita ni, manusia ni, tak ada nilai. Itu luaran, surface saja. Nilai yang fana, akan musnah. Tetapi nilai yang baqa adalah nilai ketika mana kita disebut Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat darjat kita. Dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya golongan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, golongan yang paling tinggi nilai takwa. Bukan harta, bukan paras rupa, tetapi takwa yang menjadi nilai di sisi Allah. Allah akan sebut nama kita. Bayangkan kalau Allah sebut nama kita ni, tuan-tuan, kita ni dah cukup bertuah.
Cukup mulia dah tuan-tuan. Fi man indah, disebut di sisi Allah, Tuhan yang menciptakan alam. Yang kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, kita hamburkan pujian kepada Allah, Tuhan sekalian alam, yang sebut nama kita tuan-tuan. Agak-agak seronok tak? Seronok lah tuan-tuan. Lepas ni kita boleh usahakan baca. Contoh, setengah masjid dibaca surah Al-Mulk selepas solat Fardhu Isyak. Kita boleh buat. Mula-mula agak berat, tapi lama-kelamaan akan menjadi mahabbah, keseronokan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah berikan keceriaan, benda-benda yang menarik dalam iman kita supaya suka buat baik. Wa qarraha ilaikumul kufra wal 'isyan, dan benci nak buat kejahatan, buat kemungkaran. Itu yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mahabbah, seronok buat baik, dan benci sangat-sangat bila lihat kemungkaran. Tak suka buat benda-benda yang melalaikan. Itu yang kita minta kepada Allah, supaya Allah berikan kekuatan begitu tuan-tuan. Kemudian dalam hadis yang lepas ini, wa man battaq bihi al-'amalu lam yusri' bihi nasabuh. Andai kata kita masuk syurga nanti dalam keadaan lambat tuan-tuan, kita tak boleh masuk ke dalam syurga dalam keadaan yang laju, nak pakai nasab keluarga. Itu maksudnya. Kita ada mak ayah kita ulama, ustaz, orang alim. Kita ni tak mampu janji sangat, tapi kita nak pakai kabel mak ayah kita masuk syurga. Tak dapat nak nolong ni. Kena sendiri tuan-tuan. Mak ayah kita mungkin dapat kita punya doa. Walidun salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan mak ayah dapat untung. Tapi kalau kita ni nak mengharapkan mak ayah kita, keturunan kita yang alim ulama tu nak masuk syurga dengan laju, sorry to say, kena banyakkan amal supaya masuk syurga dalam keadaan yang laju. Tu. Kalau amal sikit, mungkin banyak tapisan, banyak sekatan untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tutup dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Yang bermaksud, janganlah kamu melakukan kerosakan setelah mana Allah memberikan kebaikan di atas muka bumi ini. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Dan jangan kamu membuat kerosakan di atas muka bumi sesudah Allah memperbaiki tuan-tuan. Dalam masjid ni Allah dah bagi cantik dah tuan-tuan. Buat benda baik, jangan kita rosakkan dengan benda-benda yang dilarang. Faham tuan-tuan? Wad'u khawfan wa tam'a. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa kepada Allah. Pohon minta kepada Allah khawfan wa tam'a, dengan perasaan takut. Takut Allah tak terima tuan-tuan datang masjid. Datanglah tapi Allah tak terima. Takut tuan-tuan. Sebab tu minta datang masjid dah cantik dah, tapi Allah terima kita punya amal. Itu yang penting. Khaufan wa tama'a. Dan juga tama'a kena ada rasa raja, rasa harap-harap Allah terima. Dalam Islam ni kena ada perasaan khauf, takut Allah tak terima. Raja ni tama'a, harap-harap Allah terima. Tu kena ada harapan. Wa mahabbah, kena ada passion, keseronokan dalam ibadat. Seronok ni buat bila ni nak masuk waktu ni, nak pergi masjid ni. Dia seronok, rasa seronok. Bukan kita tak pergi tempat ikut. Imam baru rokat ke 3 ni, 4 rokat dia baca dah. Imam tak beri salam, kita boleh tahu. Itu tak seronok. Dia nak seronok ni kena tahu kan.
Itu yang kita minta kepada Allah SWT. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu qarib, sangat dekat, minal muhsinin, bagi orang yang berusaha untuk memperbaiki amal. Tuan-tuan, kita ke arah untuk menjadi golongan muhsinin, golongan yang memperbaiki amal soleh. Dan kita harapkan bila kita jadi orang yang muhsinin, orang yang beriman, yang berusaha memperbaiki amal, ternyata rahmat Allah sangat-sangatlah dekat dengan kita. Itu yang kita harapkan. Berapa minit kita, tuan? 9 lagi? Alhamdulillah. Idea pun takat tu je, tuan. Study takat tu tadi. Lepas minit tu habis dah, blank kan? Saya cuba sekadar tu je lah. Sesungguhnya rahmat Allah qarib. Qarib tu apa? Yang kita sebut kawan karib tu apa? Karib tu rapat. Qarib. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat bagi orang yang berusaha memperbaiki amal. Kita tahu kita ni belum baik lagi, tapi kita ada cita-cita untuk jadi yang terbaik, maka rahmat Allah sangat dekat dengan kita. Wallahu a'lam. Ada yang ada soalan? Ada soalan lah. Ya. Ya. Al-Mulk. Boleh je. Tapi kebanyakan baca Baisha kan. Tapi boleh je baca. Nak baca pagi, petang, siang, malam boleh. Banyak pahala. Tapi adalah hadis kata dia baca apa? Ialah antara kebanyakan amalan dia baca selepas Isya kan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa kulli dab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran lakum ala husni istimaikum wa intibaikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.